وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من كل ما تحب عنه وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita akan baca dulu akidah ni. Kita akan baca daripada Hasyiah Al-Alim Al-Allamah Syekh Al-Islam Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri ataupun Al-Bajuri ala matn Sanusiyah. Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi dengan wabihamishihi taqriru Al-Allamah Syamsu Al-Anbabi rahimahumullah ta'ala. Jadi sebagaimana biasa kita bacakan Al-Fatihah kepada pengarang muhasyi kita Syekh Ibrahim Al-Bajuri, kepada Syekh Al-Anbabi, kepada sahibul mat Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, wa ila ulama'illah as-salihin awliya'illah wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ajdadina wa jaddatina wa man lahu haqqun alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un illa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi dengan niat kita moga-moga Allah Ta'ala memberi taufik dan taisir supaya kita dapat menghabisi kitab inilah dan beramal dengan apa yang kandungan kitab ini, sebagaimana Allah Ta'ala mudahkan bagi kita baca kitab Syarah Abdul Salam ala Jawharatul Tauhid. Kalau ikut urutannya, Hasyiah Abdul Salam, Syarah Abdul Salam tu hak Ustaz Nazirul Nasir tu hak last sekali tu. Kita baca hak last sekali, kita kena balik. Tak apalah. Jadi sebab antara pilih kitab tu nya kerana dia tak panjang sangat. Syarah Abdul Salam tu. Dan ni kita pun istikharah, dapat mimpi dan seumpamanya. Nampak kitab tu, dua kitab berlaku macam sebelum masa ada Jordan tu, masa sebelum perang di Syria tu. Jadi mimpi nampak macam berlaku perang, habis husnah. Anak pun balik kampung cari kitab, nampak dua kitab Wak Abdul Salam tu, Pak ngaji untuk dulu kitab tu nak bawa kitab tu dengan kitab Mukhtasar Jiddan. Tak nak waktu molek. Waktu maknanya ambil dua tu lah. Jadi rasa nak baca lah makna tu. Kalau kita mengaji lah tu, kita baca balik. Dan 3 tahun nak habis. Jadi kawan sahabat-sahabat kata dia nak baca ni atas kemudahan Tuhan juga lah. Kalau kedua kita kadang rasa baca sekejap malah berhenti cukup start lagu. Tapi maknanya kita minta taufik daripada Allah Ta'ala lah. Kita istikharah, kita minta dengan istikharah belakang. Moga-moga Allah Ta'ala beri taufik kepada kita dengan pembacaan kita ni, dimudahkan, dibuka futuh kepada ilmu dan beramal. Apatah lagi yang kita akan baca ni, yang anda mengaji dengan guru anda juga lah, Dr. Ibrahim jadi muqarrar dulu ni di Ma'atafi ni, matan dengan syarah
syarah nama dia Al-Aqaid Ad-Durriyah. Ada. Jadi itu jadi muqarrar di Maktabi dululah. Dia ajar di Dr. Ustaz Ibrahim. Jadi kita maklumlah bahawa matan Sanusi ni sebagaimana yang akan disebut kayak gini, satu matan yang barakahnya berkekalan sehingga sekarang, betul lagi ditambah dengan syarah Syekh Ibrahim Al-Bajuri, muhasyi yang terkenal. Syekh Ibrahim Al-Bajuri ni terkenal, hasyiah-hasyiah dia, hasyiah mana-mana pasti orang akan dapat istifadah. Sehingga ulama sebut man yaqra hawashi ma hawashi. Siapa yang baca hasyiah saja dia, tanpa dia tengok matan, dia baca hawashi saja, seakan-akan dia tak boleh apa-apa. Sebab hasyiah ni dia bercabang dan dia masuk semua ilmu. Jadi seakan-akan dia tak boleh, orang yang baca hasyiah tanpa dia faham matan dan syarah, seakan-akan berterabur fikiran. Kecuali illa hasyiat al-Bajuri, kecuali hasyiah Imam Ibrahim Al-Bajuri. Imam Ibrahim Al-Bajuri ni maklum hasyiah mana-mana memang masya-Allah lah. Barakah Syekh Ibrahim Al-Bajuri ni, dia memudahkan tulabul ilm untuk faham kitab-kitab. Dan dengan keberkatan kedua imam ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita futuh al-ilm dan futuh untuk beramal. Dan layaklah kita baca Fatihah supaya Allah Taala berkenan dalam urusan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawahhada fi dzatihi wa tanazzaha fi nu'utihi min syawa'ibin naqsi wa simatihi. Segala puji hanya tertentu milik Allah, alladzi tawahhada fi dzatihi, yang esa pada zatnya, wa tanazzaha fi nu'utihi, yang maha suci pada sifat-sifatnya. Tanazzaha min, mim ta'alluq dengan tanazzaha. Tanazzaha min syawa'ibin nafsi, daripada campuran-campuran kekurangan. Jamak syaibah. Syaibah ni makna benda-benda asing, benda campuran, benda luar, benda-benda sikit pun tak ada, habuk kekurangan pun tak ada. Wasimatihi, dan juga tanda-tanda kekurangan, alamat-alamat kekurangan pun tak ada. Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, selawat dan salam ke atas penghulu kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan ahli keluarga baginda. Wa ba'du. Jadi yang kita nak baca ni, kelompok lama ni, kelompok ni kita baca hak dalam lah hak luar ni apa ni hamish dia tu hasyiah Syekh Al-Ambabi. Kita baca kat dalam. Mungkin kadang-kadang kita ambil luar sikit lah. Wa ba'du, adapun selepas daripada itu, wa yaqulu Ibrahim Al-Bajuri, nisbah kepada baju, nisbah kepada baju tempat di Mesir lah jadi ulama kita baca dengan dua, Bajuri ataupun Baijuri, nisbah kedua-dua. Tapi kalau ikut kaedahnya, nama tempat baju kita baca Bajuri lah, tapi disebut dua-dua juga. Baijuri pun ada baca, Bajuri pun ada baca, nisbah pada baju jadi anak kira tak panjang-panjang ni, tak panjang-panjang. Sebab rasa dalam tu dia panjang tak. Dia muqaddimah Syekh Bajuri. Dalam matang pun dia terang lagi pula, wa ba'du pula. Jadi tak payah panjang-panjang lah sini.
Fayaqulu Ibrahimul Bayyuri al-faqiru ila maulahul ghaniyil qadir. Berkata oleh Syekh Ibrahim Bayyuri yang fakir, yang mengharapkan kepada Tuhannya yang maha kaya, maha berkuasa. Sa'alani ba'dul ikhwan, telah memohon kepadaku, minta kepada aku oleh sebahagian sahabat. Aslahallahu li wa lahumul hala wasyan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengelokkan bagiku dan bagi mereka keadaan dan sya'n, samalah mengelokkan keadaan aku dan keadaan mereka. Minta apa? Sa'alani ba'dul ikhwan, sa'alani an aktuba, bahawa aku menuliskan, mengarangkan kitabatan, satu kitab bahiyatan yang cantik, yang elok, ala muqaddimatil mashhurah, di atas muqaddimah yang masyhur, bis Sanusiyah, yang dikenali dengan As-Sanusiyah, muqaddimah Sanusiyah, iaitu kitab sughra dia lah. Sughra Imam Sanusi dalam akidah ni dia karang kitab kubra dia dan dia syarah. Dan kira usta pun dia karang juga, dan dia syarah, dan juga kitab sughra. Dia juga karang matan sughra dan juga dia syarah. Dan dia ada satu lagi sughra-sughra. Sughra-sughra atau akidah, dia panggil apa? Akidah sughra-sughra. Ringkas lagi ringkas daripada Sanusi ni. Cuma yang masyhur, yang terkenalnya, sebagaimana cerita yang akan dibawa oleh Syekh Al-Ambabi lagi, ialah matan kita baca ni lah, Ummul Barahin, terkenal dengan akidah as-sughra ataupun Sanusiyah. Dia minta kepada aku, mereka minta kepada aku, fan syaraha sadri, maka lapang dadaku, aku terbuka hati. Terbuka hati. Dia kena buka hati juga. Kalau tak buka hati, tak buka hati, awak kerja benda rasa tak sedap. Dia kena nak buka hati. Tuhan, fan syaraha sadri, maka terlapang dada aku, terbuka hati aku, lidzalika, untuk demikian itu. Aku pun rasa sukalah Allah Ta'ala lapangkan hati aku untuk buat. Wallahu a'lamu bima hunalik, dan Allah lagi mengetahui apa yang ada di sana. Hati aku rasa lapang, tapi Tuhan sajalah yang maha mengetahui apa hakikat dalam hati aku tu lah. Kenapa tak? Makna jauhnya daripada sebarang hadzun nafsi. Nak jauh daripada bahagian ataupun hadzun nafsi, bahagian nafsu ni. Kadang-kadang kita ingat benda itu ikhlas, tapi dalam ikhlas tu ada syirik lagi, syirik khafi. Jadi Allah sahajalah yang maha mengetahui apa yang di sana. Moga-moga betul Allah Ta'ala. Ni kata pengarang lah. Dan kita tentunya pengarang buat ni dengan niat yang ikhlas tu, buktinya makbul tak? Tulisan dia ni diterima amal. Bahkan berkatnya itu bersambung-sambung kepada orang yang meneliti tulisan Syekh Sanusi ni. Kenapa? Li'annaha wa in kanat saghiratan jirmi, kerana sesungguhnya mukadimah tadi, wa in kanat, walaupun dia itu saghiratan jirmi, kecil sahaja jirimnya, maknanya tak besar, kitab kecil je. Mukadimah tak besar, hari boleh baca. Tak apa sehari. Tak, kalau nak baca dalam majlis tu, boleh baca khatam setula, sepagi boleh. Walaupun saghiratal jirmi kabiratul ilmi, dia itu kabiratul ilmi, ilmunya luas, ilmunya besar. Kecil je kitab ni, tapi banyak ilmu dia. Muhtawiyatun, li'annaha muhtawiyatun, dia mengandungi, muhtawiyatun. Wa in kanat tu jumlah muqtaridah tu, li'annaha muhtawiyatun, kerana ia mukadimah tadi mengandungi
ala jami'i aqaidi, ke atas seluruh akidah, ma'a ziyadatil fawaidi, beserta tambahan faedah-faedah. Makna akidah hak nak melepaskan daripada fardu ain tu lepas dah. Yang nak melepaskan orang daripada ribqati taklid, daripada ikatan taklid tu kepada makrifah yang berdasarkan dalil, dah lepas dah dalam kitab ni. Ditambah pula ada faedah-faedah tambahan. Walidha, dari kerana itu, kanat ahsanal muallafati, adalah muqaddimah Imam Sanusi ni ataupun surah ini seelok-elok karangan fit tauhid, dalam ilmu tauhid. Wa akhlasaha, dan yang paling bersih, minal hashwi wat ta'qib, daripada hashwi. Hashwu ni makna, hashwu ni sumbat tak, kita tambah-tambahan. Hashwu ni makna benda yang ziyadah biduni faidah. Al-hashwun ay az-ziyadatu wat tatwilu biduni faidah, tambahan dan juga panjang yang tak ada faedah, tu hashwun. Macam ini sumbat karangan, sumbat dengan perkataan panjang-panjang, melegek-legek yang tak ada faedah. Tak. Akidah Sanusi ni akhlasaha minal hashwi, yang paling bersih daripada ada hashwi, tambahan-tambahan yang tak ada faedah, yang tak penting. Wat ta'qid, dan daripada sukar, daripada ta'qid ni payah, bahasa-bahasa yang payah. Ai al-lughah as-sa'bah, ada bahasa-bahasa yang payah. Mudah je bahasa dia. Wa hadza awanu syuru'i, inilah permulaan. Ini nak mula masuk. Permulaan masuk syuru' fil maksud, pada maksud kitab ni lah, perbincangan tauhid ni. Bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan Allah, raja, pemilik, yang raja yang disembah, Allah Ta'ala lah. Bi'aunil malikil ma'bud, fa'aqulu wa billahi taufiq, maka aku berkata, kata Syekh Ibrahim Bajuri, dengan Allah sahajalah taufiq. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Okay. Baca kat dalam tu Hasyiah Al-Ambabi. Dia cerita bab ad-dhamir ni. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim, ibtada'a bil basmalati. Baca luar dulu lah. Baca Syekh Bajuri dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ibtada'a bil basmalah. Musannif Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi mula dengan bil basmalah, dengan bismillah, thumma bil hamdalah, kemudian dengan alhamdulillah. Okey, baca Hasyiah Syekh Al-Ambabi tu. Bawa selang sikit berapa-apa tu. Wadh-dhamiru fi ibtada'a tu raji'un lil musannif, kembali kepada musannif lah. Telah mula ia siapa? Ia musannif. Alladhi huwa Syekhul Imamul Alimul Allamah Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Nisbatun ila Bani Sanus, nisbah kepada Bani Sanus. Qabilat, Bani Sanus tu qabilatin ma'rufatin bil Maghrib, satu kabilah yang terkenal di Maghrib. Maghrib ni makna belah, kita panggil belah benua Afrika atas. Termasuk belaka tu Morocco, Algeria, Libya, belah Mesir, pas di Mesir ke arah sana tu. Dia panggil Maghrib Arabi ya. Asal dulu kira satu lah tu dipanggil Maghrib lah. Sekarang ni dah pecah dah. Morocco-nya, Algeria-nya. Wala asla, tidak ada asal, tak ada sandaran, tak ada asal liqauli ba'dihim, bagi perkataan sebahagian mereka. Ada ulama dia kata Sanusi itu nisbatun ila Sanusah baldatahu allati nasha'a biha, yang mana musannif duduk di situ. Tak ada sebab tak ada.
Bukan Sanusah, Qabilah. Bukan nama tempat dia Qabilah. Dia ni Al-Hasani. Nisbah kepada Hasan bin Ali. Anak Sayyidina Ali, cucu Nabi, Hasani. Fahuwa min abna'il Hasan bin Ali, daripada anak Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Fahuwa syarifun nasab, dia ni mulia nasab dia ni, keturunan Nabi. Yuhka, dihikayatkan anna syarafa, kemuliaan itu, nisbah dia itu, thabata lahu min jihati ummi walidihi, daripada mak ayah dia, mak kepada ayah dia, belah nenek belah ayah. Mak belah Hasani mari belah tu. Wa huwa mimma azharallahu bihi din. Syekh Sanusi ni antara orang yang Allah Taala zahirkan agama, dia jadi sebab kepada naiknya, tingginya agama, zahirnya agama. Wa assasa usulahu, dan diteguhkan usul agama. Wa tabahhara fil ulum, dia ini meluas lautannya dalam ilmu. Ilmu ni luas umpama laut kulliha, setiap semua ilmu. Sehingga kan dikata tidaklah dia bercakap dalam satu ilmu kecuali disangka bahawa dia itu mahir dalam ilmu tu. Cakap bidang ni mahir, cakap bidang ni mahir. Wa balagha fil ulumi al-ghayata al-quswa, dan dia telah mencapai dalam ilmu itu peringkat yang tertinggi. Wa ta'alifu kathirah, tulisannya banyak. Tablu khamsatan wa arba'ina, lebih pada 45 sampai pada 45 judul. Minha, antaranya ialah Asy-Syarhul Kabir, antara syarahnya yang besar, al-musamma bil muqarrab al-muqarrib al-mustawfi 'ala al-hawfi. Ini nama kitab dia, syarah. Syarah dia kathirul ilmi, dalam ini menghimpunkan banyak ilmu. Allafahu wa huwa ibnu tis'a asyarata sanah, dia tulis ketika umur 19 tahun. 19 tahun tu tulis kitab besar dah. Wa ta'ajjaba minhu syaykhuhu, syekh dia rasa takjub, pelik, hebat kamu ni. Lima ra'ahu, kerana apa yang dilihat daripada kehebatan dia. Wa amarahu bi ikhfa'ihi, tapi tuan guru dia syekh suruh sembunyikan. Jangan terbit lagi, jangan edar lagi, jangan edar orang ni, sembunyikan. Ni antara peranan yang guru musyrik ni. Kadang-kadang dia nasihat dia tu ada hikmat dia. Tak, nasihat ada hikmat. Bukan maknanya dia larang tu kerana deki. Tak, bukan larang kerana deki. Kena kita orang soleh ni, kita kena husnuzon lah. Macam ada cerita tak, tok guru dia pesan dia, anak murid kenali, pesan dia, kata nak pergi belajar jangan baca kitab Ibn Taymiyah, jangan baca kitab ni. Tok guru dia pesan. Jadi sepatutnya ambillah dengan sebagai nasihat, bukan kerana deki, bukan kerana karangan Ibn Taymiyah tak molek. Tapi mungkin tok guru nampak bahawa mu ni kalau baca tahapmu, mu akan salah faham, jadi lain. Jadi tu kadang-kadang kerana sebab itulah tu kita tak tahu orang soleh ni nasihat dia, kita kena ambil lah. Sama macam ni, tok guru dia kata jangan zahirkan lagi kitab tu hatta yakumulasinuhu, sehingga sempurna umur dia. Katanya sehingga sempurna 40 tahun barulah mu nak keluarkanlah. Li'alla ta'khudhahu al-'ainu, kerana takut dibimbangi kena penyakit ain, penyakit deki, ada deki. Jadi boleh jadi gitu. Kadang urusan-urusan ni kadang kita tak tahulah Allah Taala simpan untuk kita apa. Kadang lewat zahirnya sesuatu tu kerana ada hikmat yang Allah Taala nak simpan kepada kita. Jadi kata cuba kata jangan takut nanti mu awal-awal muda-muda dah naik dah. Dah masyhur dah terkenal dah. Kayak gini bila diberi takut orang tarik. Kerana sebab deki ke, orang deki ain, jadi kayak hilang.
Jadi tunggu dulu, tunggu biar matang, tunggu biar umur dah lanjut sikit, barulah kamu keluarkan. Ha? Tu orang rajin. Tu boleh. Wa qala la nadhira lahu fi ma a'lam. Kata dia, aku tak tahu ada yang serupanya pada apa yang aku tahu. Maknanya tak ada kitab yang serupa yang kitab dibuat ni. Kitab yang dibuat oleh Syekh Sanusi ni. Wa da'ala, untuk guru dia kata, kitab ni tak pernah, rasanya tak ada yang buat sehebat ni lah. Tok guru suruh sipang dulu. Wa da'alahu, dan gurunya pun mendoakan kepadanya. Tuwfiya yaumal ahadi, wafat pada hari Ahad ba'dal asri, lepas solat asar, lepas pada asar. Al-thamina asyara min Jumadal akhirah, tahun 18 hari bulan Jamadil akhir, sanata 95 wa 800, tahun 895. Wa umruhu 63 sana, umur dia 63 tahun. Wa qabruhu masyhurun fi Tilmisan, kubur dia masyhur di Tilmisan. Tilmisan sekarang ni Jazair, Jazair Algeria, Algeria. Yuzaru di ziarahi, yafuhu minhu misku, semerbak daripadanya bau kasturi. Pada zaman tu orang ziarah tu maknanya boleh bau kasturi. Wa qalla an yujada mithluhu ala wajhil ard, amat jarang didapati seumpamanya atas muka bumi ini. Menunjukkan keberkatan dan karamah yang ada kepada Syekh. Wa ta'alifuhu tufidu ma'rifatahu ta'ala. Betul tak? Betul. Wa ta'alifuhu, dan karangan dia tufidu, memberi faedah ma'rifatahu ta'ala. Betul. Salah baca ya? Salah ke bawah? Akan mengenalnya Allah Ta'ala bil barahinil qati'ah, dengan dalil-dalil yang putus, dalil-dalil yang tidak syak lagi, dalil yang pasti, dalil yang kemas. Fi aqrabi muddatin, pada tempoh yang paling singkat. La siyama hadhihi al-aqidata, lebih-lebih lagi akidah ni, lebih-lebih lagi akidah sughra ni. Dahlah dia tak panjang, bahasa boleh kenal Tuhan, kenal pula, kenal dengan dalil sekali. Kenal dengan dalil sekali. Dia boleh sirahkan, dia boleh buat ibarat tu ibarat mudah tapi makna tepat. Bagaimana akan sebut lepas ni lah. Wa kana ba'dul muhaqqiqin, dan sebahagian daripada ulama muhaqqiqin, yaqra'uha linnas, dia baca matan Sanusi ni kepada orang ramai, fi majlisin wahidin, sekali majlis je, maknanya satu sesi saja, kulla yaumi Jumaat, pada setiap hari Jumaat. Dia jadi sebagai macam wirid lah tiap-tiap Jumaat. Dia akan ulang baca kepada orang ramai akidah ni. Akidah ni. Tak, baca akidah ni. Molek juga kalau buat tazkirah sebelum Jumaat ke tak, baca akidah ni. Tapi orang Arab mudah, dia nak habis khatam sekaligus mudah sebab bahasa Arab dah kan. Dia faham lah. Tapi kita kalau baca pun kena syarah lah. Tapi tak apalah, baca kurang-kurangnya. Hak mari main Jumaat tu akidah fardu ain lepas. Baru lepas akidah lah. Kan syarat nak jadi kamil kan, hak dikira di bulan Jumaat 40 orang kamil. 40 orang kamil, kalau akidah nak tahu nak kamil kat mana? Jadi baca akidah ni. Ada ujar ke orang tak main Jumaat? Ada ujar ke orang tak pergi? Tak ada ujar, tak semayang tak ada ujar. Cerita masalah kami masalah lain. Bukan nak kata tak payah main Jumaat sebab tak kami. Okey. Wa yaqulu, dan berkata ia ba'dul haqiqin, la budda minha lil mubtadi, tak dapat tidak daripada akidah ni bagi orang mula nak mengaji. Orang mula menuntut ilmu mesti kena lalu akidah ni. Wa qad allafa tilmizuhu, dan telah menulis oleh anak murid dia Abu Abdillah Muhammad bin Umar al-Malali
mujalladan fi manaqibihi. Imam Al-Malali dia tulis satu jilid menceritakan tentang manaqib, tentang sejarah biografi bagi Imam As-Sanusi. Wa haka fihi 'an Sanusi, dan dia menghikayatkan pada dalam kitabnya itu tentang Imam Sanusi. Annahu hukiya lahu, dihikayatkan baginya anna sahibahu, sahabat kepada Imam Sanusi, Muhammad bin Yahya ra'a sahiban lahu. Muhammad bin Yahya ni ulama yang sezaman dengan Imam Sanusi, dia melihat kawan dia min ahli ilmi, di kalangan ulama juga, ba'da mautihi, setelah meninggal. Dia mimpi jumpa kawan dia waktu telah meninggal. Fasa'alahu amma laqiyahu min munkarin wa nakir. Lalu dia bertanya kepada kawan yang meninggal tu, apa yang dia dapat, apa yang dia jumpa daripada munkar nakir. Munkar nakir jumpa kamu, tanya apa? Nampak? Jadi hikayat jumpa dengan orang mati lepas mati ni berlaku lah sebenarnya. Dan berlaku tu memang kita tak sangka-sangka lah. Boleh tanya, boleh bercakap. Okay. Faqala, lalu sahabat dia meninggal tadi kata, sa'alani, malaikat munkar nakir bertanyakan aku andini, tentang agamaku, wa amma qara'tu min kutubit tauhid, dan tentang apa yang aku baca daripada kitab tauhid. Faqultu, lalu aku kata, qara'tu aqidata fulanin wa aqidata fulan, aku baca akidah si fulan. Mana aku baca kitab-kitab akidah lah, sebut akidah Al-Ghazali ke, tak, akidah Ad-Dardi ke, ikutlah. Dia baca, dia sebut akidah, nama-nama kitab yang dia baca, akidah Ar-Razi ke. Faqala, lalu kata munkar nakir bi ghadabin, dengan murka wa tahdid, dan mengancam. Malaikat munkar nakir kata, wali ayyi syai'in lam taqra' aqidat Sanusi, kenapa kamu tak baca akidah Imam Sanusi? Disebut akidah lain, kenapa tak baca akidah Imam Sanusi? Faqala, lalu dia kata, qara'tu ghairaha minal aqaid, aku baca akidah lain dah, akidah lain dah, aku baca akidah lain dah. Faqala wa halla qara'taha, kenapa kamu tak baca? Lau qara'taha lakafatka an ghairiha, kalau kamu baca akidah Sanusi ni, memadalah akidah itu akan dikau daripada akidah lain. Membaca akidah Sanusi cukuplah daripada baca kitab-kitab lain, kata dia. Wa darabahu bimaqma'in min hadid, lalu dipukul dengan pemukul besi darbataini aw thalathan, 2 kali atau 3 kali. Jadi kalau ikutnya di sini kena faham pula ni, nanti jadi isu pula orang kata. Orang tak baca munkar nakir, mana dalil munkar nakir, tanya kitab akidah yang kita baca. Sama sekarang orang boleh isu belaka tak? Isu ambil duit pun jadi isu juga. Isu ambil duit. Okey, jadi hikayat mimpi sebegini bukan nak buat dalil bahawa soalan munkar nakir itu, orang akan munkar nakir akan tanya soalan kitab akidah apa mu baca. Tak. Jangan duk benda gini dalam majlis ilmu, tak apalah. Majlis ilmu tak apalah. Orang mari pun hok belajar, sahabat-sahabat dengar ustaz online pun, sahabat-sahabat kita yang kita yakin maknanya ahli ilmu lah. Ustaz-ustaz orang. Sebab dia pilih anak selected. Select bukan semua orang. Jadi sahabat-sahabat orang alim belakalah, faham kedudukan cerita-cerita mimpi begini, Ustaz Nasubi dibuat istiqnah sahaja. Bukan dibuat hujah, istiqnah sahaja, dengan maksud benda itu hukumnya kena kembali pada Quran Sunnah. Maknanya akidah kitab itu betul tak? Bentangkan kitab tersebut kepada neraca Al-Quran dan juga Sunnah. Bentangkan pada neraca Quran Sunnah. Apa yang ditulis dalam akidah Sanusi ni bertentangan ke tidak dengan Quran Sunnah, ke dia menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Itu hukumnya. Adapun mimpi-mimpi sebegini kita istiqnas. Kitab dah betul tak? Betul-betul Quran Sunnah. Kalau ada orang mimpi pula, lagilah kita gembira. Kita mengubat hati, menenangkan hati, menyukakan hati, menggembirakan hati, itu je.
Jadi satu lagi, kalau cerita ni apa yang dihikayatkan oleh Syekh Muhammad bin Yahya ni, kepada kepada Imam Sanusi kawan Imam Sanusi, Syekh Muhammad bin Yahya cerita apa yang dia nampak jumpa kawan dalam mimpi. Ini mimpi ni ada takbir. Nampak tak? Ada takbir dia. Bukan mimpi ditanggung atas hakikat mimpi. Maknanya sebab dia tidak baca malaikat pukul dia. Sebab tak baca akidah Sanusi malaikat pukul. Kadang bukan tu tujuannya. Kadang-kadang nak menunjukkan kelebihan akidah Sanusi itu sahaja. Tak. Sebagaimana Nabi pun berlaku. Rasulullah SAW mimpi, dia kata aku dengar sami'tu na'laika qabli fil jannah. Nabi beritahu kepada Bilal, wahai Bilal, aku mendengar suara bunyi tapak kaki kamu mendahului aku ke syurga. Nabi tanya khabar ke Bilal, hai Bilal, aku dengar dalam mimpi, aku dengar tapak kaki engkau mendahului aku masuk syurga. Jadi kalau ikut zahirnya, Sayyidina Bilal masuk syurga dulu pada Nabi. Ada kata gitu. Nabi ni faham. Nabi tanya Bilal, malam dia buat. Sebab takbir mimpi tu bukan nak khabar, nak faham mimpi bukan secara tersurat gitu. Dia ada takbir dia, ada asbab dia, ada hikmat dia. Sebab tu Nabi tanya, apa amalan nak buat wahai Bilal? Bilal kata, setiap kali aku ambil wudu, aku akan semayang. Rupanya semayang sunat wudu. Sama dalam masalah ni. Dalam masalah ni mimpi apa-apa mula. Kadang-kadang dia bukan nak pada zahir tu, nak takbir. Sebab itu walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dalam kisah Nabi Yusuf pun Nabi Yusuf orang hak tak tahu kata adghafu ahlam, tapi Nabi Yusuf tengok dia takbir. Jadi mimpi ni dia ada takbir dia. Dia ada takbir dia. Dalam masalah ni pun sama. Tak boleh kita kata tentang kita ngaji akidah ni, kata siapa nak baca akidah ni, malaikat akan tanya dan akan pukul dia dalam kubur. Tak betul begitu. Tak betul begitu. Nampak tak? Sekadar nak mengatakan kelebihan akidah ini. Jadi itu antara macam mana kita nak memahami dan juga nak nak mentafsirkan mimpi-mimpi seumpama mungkin inilah. Okey. Wa inna ma kana ad-darbu, biasanya pukulan tadi, wal itab dan celaan itu li adami qiraati laha, kerana aku tidak baca bagi akidah Sanusi, ma'ani kuntu a'rifu tauhid, walhal aku tahu tauhid bil barahini al-qat'iyyah, dengan bukti-bukti yang nyata, dengan dalil-dalil yang kuat. Fa kaifa halul muqallidi wal jahil, maka bagaimana keadaan orang ahli taklid dan juga orang jahil? Hak setara aku ni gitu, orang taklid, orang hak jahil akidah, mana kita lagi teruk jadi seakan-akan sekarang ni nak kata pentingnya mengaji akidah dan kelebihan yang ada pada kitab Imam Sanusi rahimahullah taala. Okey. Fa in qulta, jika mu kata ala sabilil i'tirad atau iskal, la iqaba 'ala al-mubah, tidak ada seksa, tak kena hukuman di atas perkara harus. Dia kata baca akidah mana-mana tak ada masalah, harus saja kita guna apa-apa kitab pun. Ujiba, dijawab, bi anna ghalibal masaibi minal amradil batinah, kata dia ghalib musibah itu mari daripada penyakit dalaman, penyakit rohani, penyakit hati. Fala'allahum dhamma ila adami qiraatiha, boleh jadi berhimpun bersama, disertai bersama tak baca itu amrun batiniyun, ada perkara batini, ada perkara yang maknawi, yang batin, katangkisi awi'tirah, seperti mengurangkan atau menghinakan Syekh Sanusi ataupun nak i'tiraf. Bila jadi gitu, dia biasalah orang hidup sezaman ni, al-aqran ni, tak, yang hidup sezaman ni deki tu tak pelik lah. Deki sama-sama saing. Deki sama-sama tu adalah.
Jadi boleh jadi sebab itu malaikat kenakan pukul dia tadi tu. Sebab apa? Sebab dia ada penyakit hati. Dia iktiraf, dia hina, dia kurangkan kedudukan tuan pengarang Syekh Muhammad bin Yunus Sanusi tadi, bin Yusuf As-Sanusi tadi. Boleh jadi itulah. Li'anna al-mu'asirata hirman. Kerana mu'asirah ni makna orang yang sezama ni hirman. Dia biasanya macam sebut tadilah, ada saling ada hasad sama-sama sendiri. Wa tarkuhu isman mayyiti, dan meninggalkan sebut nama mayat tu. Kawan dia hok ahli ilmu, ulama mana tak sebut nama. Kawan dia Muhammad bin Yahya tadi tak sebut. Kawan hok apa tak sebut. Satrun alaihi, kerana nak menutup nama lah. Nak menutup takut aib lah. Ada. Ini dah sebut. Wa hukiya aidan, hikayatkan juga anna ba'dhas salihin, bahawa sebahagian orang saleh ru'ya fil manam, diperlihatkan dalam mimpinya ba'da mautihi, setelah mati. Orang jumpa dia dalam mimpi. Sebahagian soleh ada orang nampak dalam mimpi, faqila ma fa'ala Allah bika, lalu ditanya, Tuhan buat apa denganmu? Apa Tuhan buat kepada kamu? Kita ada. Ada apa? Ada apa? Ambil aku. Aku buat orang. Ma fa'ala Allah bika, apa yang Allah Ta'ala buat dengan kau? Faqala adkhalani al-jannata, Allah Ta'ala masukkan ke syurga. Wa ra'aitu sayyidana Ibrahim al-Khalil, aku melihat Sayyidina Ibrahim al-Khalil yuqri'u aqidata Sidi Muhammad As-Sanusi as-Sibyana. Nabi Ibrahim membacakan akidah Imam Sanusi kepada budak-budak dalam syurga. Wa hum yaqra'unahu fi alwah, dan mereka baca dalam al-luh, dalam papan. Ada boleh. Jadi Sayyidina Ibrahim baca gitu, anak murid boleh baca yang dibuat oleh ahli Maghrib lah. Di Madaris Atiqah ya. Wa yajharuna bi qira'atiha, dan mereka menguatkan bacaan, baca kuat-kuat. Wa qala Az-Zawawi, berkata Syekh Az-Zawawi, wa azunhu qala al-aqidatu sughra, kata dia akidah apa yang Nabi Ibrahim baca tu? Akidah sughra. Akidah ni mata Ibrahim. Afadahu ba'du syurahil matni, ini diberi faedah oleh sebahagian orang yang syarahkan mata ma'a ziyadah, beserta ziyadah daripada Syekh Al-Ambabi. Jadi daripada cerita-cerita itu, hikayat atau mimpi-mimpi itu sekadar istiqnas bahawa apa yang kita baca ataupun kitab yang kita baca ni bukan sembarangan lah. Bukan sembarangan. Bukan maknanya kita buat remeh-remeh ataupun kita tak. Walaupun kita mengaji dah pun, kita mengaji sekali lagi pun tak apa. Tak. Niatnya lepas ni kalau ada panjang umur ke apa, kita baca syarah Syekh Sanusi sendiri. Itu lagi sedap tu. Banyak dia apa ni? Zahirkan ad-durar, permata-permata, rahsia-rahsia dan juga faedah-faedah daripada syarah dia sendiri. Tapi buat Imam Bajuri ni pun banyak tau. Antara hasyiah yang paling, antara hasyiah yang elok jugalah dalam matan Sanusi ni. Okey. Mana ni? Okey. Mari semula. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Ibtada'a bil basmalati thumma bil hamdalati iqtida'an bil kitabil aziz, kerana mengikutkan dengan Al-Quran, wa amalan bi khabari, dan kerana beramal dengan hadis. Kullu amrin di balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting ataupun perkara yang dianggap penting dalam agama atau dalam urusan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia itu terputus. Wa fi riwayatin fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa ajzam, wal ma'na ala kulli, makna semua sekali aqta, abtar, ajzam tu makna semua putus tu. Putus, potong, tak.
Makna di atas semua tadi riwayat yang berbeza itu annahu naqisun wa qalilul barakah, bahawa perbuatan yang tidak mula dengan bismillah itu kurang dan berkatnya sedikit. Hadis ini hadis dhaif. Hadis dhaif ni. Hadis dhaif. Wa huwa wa in tamma hisan, dan perkara itu walaupun sempurna pada hissi, la yatimmu ma'nan, zahirnya sempurna tapi tidak sempurna pada maknawinya. Pada batiniyah dia, pada maknawi dia tidak sempurna. Walaupun nampak zahir sempurna tapi tidak sempurna pada maknawinya. Zahir lahiriah dengan batiniyah. Nampak zahir macam comel tapi tak comel kat dalam. Ma'a khabar, berserta dengan, jadi mula dengan bismillah tu dalilnya kerana hadis tadi lah, berserta dengan hadis kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa abtar. Ada hadis dengan riwayat bilhamdulillah dengan alhamdulillah, maka dia abtar. Wa fi riwayatin fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Wal ma'na ala kullin annahu naqisun wa qalilul barakati kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu. Wal muradu bil amri wallahu ta'ala a'lam. Baik.